Assalamualaikum semua murid-murid. Untuk minggu ni, subjek sains, kita nak belajar tentang topik air. Bagi yang ada buku teks, boleh rujuk muka surat 37 hingga muka surat 40. Bagi yang tiada buku teks, boleh rujuk video cikgu. Okey, cuba perhatikan situasi yang sedang kita lihat sekarang ni. Dalam gambar ni menunjukkan keluarga Amir sedang melakukan aktiviti bersama keluarganya. Cuba perhatikan budak lelaki yang memakai baju t-shirt berwarna biru. Okey, itu ialah Amir. Amir sedang menyiram pokok bunga menggunakan air. Sekarang kita perhatikan pula ayah Amir yang sedang mencuci kereta. Okey, baik murid-murid. Ayah Amir menggunakan air juga untuk mencuci kereta. Kita perhatikan pula adik Amir yang sedang mandi di dalam kolam. Adik Amir pun menggunakan air untuk mandi. Dan yang terakhir, cuba perhatikan Ibu Amir. Okey, Ibu Amir sedang membawa talam ataupun dulang yang berisi minuman. Minuman tu mestilah air juga. Jadi, kat sini cuba murid-murid fikir betapa pentingnya air dalam kehidupan seharian kita. Dalam gambar ni pun dah nampak bermacam-macam kepentingan air. Untuk siram pokok, untuk basuh kereta, untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Tapi murid-murid nak tahu tak daripada mana sumber-sumber air ni? Okey, sumber air ada 5. Jom kita kenali 5 sumber air semula jadi. Baik murid-murid, air diperoleh daripada beberapa sumber air semula jadi. Antaranya termasuklah hujan, laut, perigi, sungai dan tasik. Cuba perhatikan gambar yang sedang cikgu tayangkan ini. Okey, apa yang kamu nampak? Pertama, kamu nampak laut, betul? Dan yang kedua, kamu akan nampak sungai. Okey, ini adalah antara sumber air semula jadi. Kalau murid-murid nak tahu, dekat bumi ni terdiri daripada 70% air. Okey, banyak kan? Sekarang kita tengok pula sumber air semula jadi yang lain. Okey, yang pertama, hujan. Okey, nampak tak hujan? Okey, yang keduanya tasik dan yang terakhir perigi. Jadi, ada 5 sumber air semula jadi. Cikgu harap kamu dapat ingat 5 sumber air semula jadi yang telah kita pelajari, iaitu laut, sungai, hujan, perigi dan juga tasik. Ada 5. Sekarang kita tengok pula kepentingan air. Air penting untuk benda hidup. Gambar di bawah menunjukkan kepentingan air dalam kehidupan. Murid-murid ingat lagi tak topik benda hidup yang cikgu pernah ajar? Benda hidup terdiri daripada manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Baik murid-murid, cuba kamu fikirkan kenapa air ni penting kepada benda hidup. Yang pertama, air ni penting sebagai sumber minuman kepada manusia dan haiwan. Cuba kita bayangkan kalau kita tak minum. Tak lamalah cikgu bagi masa sehari je kalau kita tak minum. Apa jadi dekat kita dan apa jadi dekat haiwan kalau tak dapat air untuk tempoh 1 hari. Okey, bayangkan betapa dahaganya diri kita ni bila kita tak dapat air. Sekarang kita tengok pula ayat nombor 2. Okey, air ni penting kerana menjadi sumber air kepada tumbuhan.
Bukan sahaja manusia, bukan sahaja haiwan yang perlukan air, tetapi tumbuhan juga perlukan air untuk menjalankan proses fotosintesis. Untuk tumbuhan hidup. Jadi, baik manusia, baik haiwan ataupun tumbuhan, kita semua ni memerlukan air untuk hidup. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga, menjadi habitat untuk hidupan air. Kalau kamu semua ingat lagi, dalam topik haiwan, kita ada belajar habitat. Okey, habitat ni tempat tinggal. Okey, haiwan apa yang tinggal di dalam air? Contohnya ikan, udang, sotong dan semualah hidupan air. Jadi, haiwan-haiwan ini memerlukan air untuk mereka terus bernafas. Jadi, air ni penting untuk haiwan-haiwan ini terus hidup. Jadi, cikgu harap kamu boleh ingat kepentingan air sebagai sumber minuman kepada manusia, haiwan, tumbuhan dan menjadi habitat untuk hidupan air. Sekarang, cuba kita baca soalan dekat bawah tu. Apakah kepentingan air yang lain dalam kehidupan harian kamu? Okey, selain daripada menjadi sumber minuman kepada manusia, air ni apa lagi kepentingannya dalam kehidupan seharian kita? Okey, yang pertama untuk kita mandi. Okey, kalau kita tak ada air, tak boleh mandi, jadi badan kita pun akan jadi busuk. Okey. Yang keduanya untuk kita mencuci segala pinggan mangkuk. Pernah tak rumah kamu tiada air ataupun mengalami gangguan air dalam masa satu hari ataupun beberapa jam? Cuba bayangkan situasinya. Okey, sudah tentu pinggan mangkuk yang kita dah siap makan tu kita hanya boleh longgokkan di dalam sinki sahaja. Jadi penting kan air ni dalam kehidupan seharian kita. Dan antara lain, air ni penting untuk kita mencuci tangan. Nak sekarang ni situasi COVID-19 yang masih teruk melanda negara kita. Jadi memang kita perlu kerap mencuci tangan. Jadi cikgu harap kamu semua boleh ingat dan faham tentang kepentingan air yang telah cikgu sebutkan tadi. Sekarang, cikgu nak kamu buat sedikit latihan. Siapa yang ada buku aktiviti sains, boleh buka muka surat 31. Siapa yang tiada, boleh rujuk lembaran kerja yang telah cikgu photostat. Arahannya ialah namakan sumber air di bawah dan warnakan. Cikgu nak kamu tulis jawapan berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Okey? Kalau anak panah tu tunjuk dekat laut, kamu isilah laut dan kamu warnakan. Cikgu harap kamu boleh faham latihan ni. Kita pergi pula latihan yang kedua. Boleh buka muka surat 32 atau lihat lembaran. Okey, arahannya ialah warnakan perkataan tersembunyi. Okey, perkataannya ialah sumber air semula jadi yang kita dah belajar, iaitu sungai, hujan, laut, tasik dan perigi. Okey, kamu cuba cari teka silang kata ni dan bila dah jumpa jawapan, kamu warnakan. Dan yang terakhir, muka surat 40, tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, contohnya yang pertama diberi gambar air minuman. Okey, jadi apa kepentingan air? Sebagai sumber minuman ke ataupun untuk membersihkan diri? Tengok balik gambar apa? Kalau air tu dalam botol minuman, mestilah untuk kita minum. Kalau gambar tu dia sedang mandi, mestilah air tu untuk kegunaannya untuk membersihkan diri. Okey, jadi kamu jawab dengan melihat gambar yang diberikan. Okey, cikgu harap kamu semua boleh buat. Tak faham, boleh tanya cikgu.